Assalamualaikum, selamat pagi Malaysia, salam sejahtera semua. Bertemu kita sekali lagi dalam Borak Lain Daripada Yang Lain, Borak Tesipeng. Hari ini kami nak ucapkan selamat pagi kepada anda. Terima kasih kerana sentiasa menjadikan Borak Tesipeng sebagai antara rancangan pertama untuk menyapa anda pada pagi ini. Sekiranya anda terlepas siaran kami sebelum ini, jangan lupa hanya pergi ke YouTube, search TVS Borak Tesipeng. Borak hari ini, apa topiknya? Nurul, Nurul borak pernah sih dengar video tu? Mun sik faham, ulang lagi video tu. So, kita nak bawakan anda penghibur dari Sarawak dan kita tu video-video yang memang viral lah. Dan juga saya daripada untuk usahawan-usahawan yang ingin memulakan perniagaan, yang memerlukan bantuan perniagaan kan. We have something for you guys also lah today, okay? Jadi make sure you guys stay tune lah dengan kita orang. Macam gas ceritanya? Ni nak tanya, korang pernah tak jadi mangsa insiden ragut Mazela? Pernah kena ragut dengan cik suami. Gura-gura. Dia setiap minggu mesti cia-cia. Ada belajar seni mempertahankan diri tak? Ada. Saya pernah belajar taekwondo, saya pernah belajar muay thai. Silat pernah? Tak pernah. Jadi nak tahu lebih lanjut mengenai silat, hari ini hanya dalam Borak Tesipeng. Jadi jangan ke mana-mana, kita nak berhenti berehat. Selepas ini ada banyak aktiviti ataupun topik yang kita nak borakkan hanya dalam Borak Tesipeng. Anda kembali lagi menyaksikan Borak Tesipeng. Osha dan juga Nurul hari ini bersama dengan tetamu istimewa yang kami bawakan khas untuk anda, terutama sekali yang bergelar sebagai usahawan. Usahawan muda. Gitu. Kita ada Encik Nur Shazrin, pengerusi Tunas Usahawan Belia Bumi Putra Sarawak ataupun TUB. Jadi Encik Nasrin, boleh ceritakan sedikit tentang Tunas Usahawan Belia Bumi Putra Sarawak, Tunas. Okey, Tunas Usahawan Belia tu mun di kodnya TUB lah, Tubers. So Tunas Usahawan adalah di bawah naungan SME Corporation, di bawah Kementerian Perdagangan Industri. So Tubers tu sebenarnya dah lamanya, bermula daripada 2014 lagi. So fokus grupnya adalah fokus grup usahawan belia. So belia daripada 18 tahun sehingga 30 tahun. Osha masih sempat tak? Jangan tanya. Masih belia ya. Masih belia, okey. Okey, produk pula. Okey, yang kita tahu Tubers macam ni sih? Tubers. Oh, saya ingat YouTube je. Mulut YouTube. Okey, Tubers. Okey, difahamkan kita orang ada provide geran juga nak. Okey, apa kriteria untuk mendapatkan usahawan kita mendapatkan geran tu? Mungkin yang ada syarat-syaratnya kah? Okey, geran Tubers tu firstnya perlu 18 tahun hingga 30. Dia si boleh lebih daripada 30 tahun. So 30 tahun dia bukan belia lah. Benar sih. Jadi maksudnya kriteria lain mungkin hanya mesti bukan umur aja. Ada syarat lain lagi sih selain belia? Syarat pertama 18 hingga 30. Kedua, sekiranya belia tersebut ada idea dan belum lagi berbisnes, boleh juga masuk. Because sebenarnya based on apa idea yang ada atau perniagaan yang telah dijalankan, kurang daripada 1 tahun. Jadi Osha nak start bisnes apa, Osha? Saya ingin nak buat bisnes perfume. Tapi itulah terlebih belia sedikit. Okey. Selain daripada menyediakan geran lah kepada usahawan-usahawan kita. Nah, apa je macam ada khususkah ditawarkan kepada sidak? Sebab untuk orang yang baru-baru je nak memulakan usahawan tu, kebanyakan sidaknya tu banyak macam mungkin kurang pengetahuan ataupun pendedahan. So ada sih khususkah macam ni kah? Okey, untuk Tubers tu nya diambil selama 3 minggu sebelum pandemik COVID-19. Tapi bila pandemik COVID-19 tu nya hanya diambil selama 10 hari je online. So setiap ianya ada diberi mengajar dari segi usahawan, dari segi accounts dan juga physical training. So maksud physical training tu hanya perlu turun on the ground, hanya perlu jual produk yang telah diberi ataupun idea setidaknya pun. Daripada saya akan belajarlah dari segi macam ni usahawan untuk bergerak, apa yang kita perlu ambil tahu dalam usahawan. So semua benda yang perlu diambil kira lah.
Selepas ya, saya akan dapat grant lah. Grant sebanyak 15,000. Oh. Yang kena khusus dulu boleh dapat gerannya lah. Jadi kalau gerannya Mun nak dapatkan, adakah kita perlu ada kata orang lesen ataupun sebagainya, ataupun just kalau kita ada produk dan kita boleh untuk mendapatkan gerannya? Okey, si perlu ada lesen because ada idea je cukup untuk masuk tubers. Selepas ya baru akan buka company, lepas ya baru akan fikir idea apa yang nak jual. So daripada akan bermulalah titik-titik permulaannya sebagai usahawan lah. Oh, kan. Kalau sebelum tu, kalau kita mungkin nak minta geran ke apa kainan, perlu ada lesen perniagaan. Tapi dengan tubers tu, perlu ada lesen perniagaan as long as you have your plan, business plan lah. For example, your product, then you can just go and apply. Tapi syaratnya 18 sampai 30 tahun je. Lebih pada siap padah. Siap pat. Allah. Mun mau tahu je lah di Sarawak tu, kebanyakan usahawan muda tu daknya ambil untuk apa gerannya? I mean like What kind of business? What kind of business yang Okey, normally daripada kita ahli-ahli tubers, kebanyakannya daripada perkhidmatan servis, produk dan makanan. Macam online macam ni. Bab kini tu nak kalau kita nak pandemik COVID-19, okey, kebanyakan kita banyak mula bisnes online. So macam ni bolehkah mula permohonan je? Untuk online-nya sebenarnya terbuka dengan apa-apa jenis perniagaan, si kisahnya kategori dari segi perkhidmatan, sebab perkhidmatan tu mundekotnya meluas. So even perkhidmatan online pun basically yang mengajar dalam online pun is a business juga. So nya boleh juga apply as untuk dapatkan grantnya. Wow, bagusnya. Okey. Cakap pasal bisnes. Kita nak tahulah, mungkin boleh jelaskan apa beza sebenarnya usahawan mikro, kecil, sederhana. Okey, usahawan banyak ada kategori. So kita nanggap dari segi sudut mikro, kecil dan sederhana. Mikro adalah paling sikit lah. So jumlah keuntungan tahunannya 300,000 ke bawah dan mempunyai 5 orang pekerja maksimum. Untuk kecil 2 juta ke bawah sehingga 300,000 adalah kecil, dan sederhana 2 juta ke atas. So nya ada mun siapa yang si tahu boleh fahamlah erti kecil, sederhana dan mikro tu. Okey. menarik sekali. So macam ni nak madah katalah geran. Okey, geran yang kita orang ada kini tu BKSS dengan SEDC, betul? Okey, apa bezanya duit KL? Okey, BKSS tu diberi oleh Kerajaan Sarawak selepas waktu pandemik tu, yang semua peniaga kecil, or even though peniaga yang sedia lesen, yang boleh direct minta kepada kerajaan, yang dapat 1,500 dalam Sarawak Pay kredit. Dan juga ada SEDC. SEDC adalah in-kind contribution. Maksud in-kind contribution, SEDC si beri berupa duit, tapi nya berupa barang. So tak boleh minta apa yang rasa yang terbaik untuk perniagaan daripada segi nya akan tanggalah daripada segi apa yang patut dan yang si patut kita nak dapat lah. Okey, talking about tadi kita ada sebut tentang Sarawak Pay. Okey, dia beri 1,500. Macam ni sebenarnya. Mungkin ada yang kurang pasti, kurang faham ingat install Sarawak Pay dapat 1,500. Ada yang berfikir macam ni kan. Okey, Sarawak Pay nya registered based on company. So mun individual macam biasa memang saya akan dapatlah kredit 1,500. So siapa yang mempunyai vendor Sarawak Pay dan apply untuk BKSS 2.0 akan dapat terima 1,500. Jadi terima kasih kepada kerajaan Sarawak kita kerana membantu generasi muda yang ingin memulakan perniagaan dan sebagainya, ya Usha. Yang tapi yang 1,500 tadi adakah untuk yang 18 hingga 30 tahun ataupun Ya terbuka untuk semua. Alright. Okey. Saya rasa dah cukup jelas sekali daripada Cik Nur Shazrin. Thank you so much. Dan mungkin ada pesanan kita kepada usahawan-usahawan kita yang sedang kini tu I would say struggle lah juga dengan bisnes tidaknya kan untuk
bertahan dalam kita semua tu dalam dilema pandemik COVID-19? Okay, kepada belia-belia dan usahawan dalam mengharungi pandemik COVID-19 tu, biar kita menjaga keuangan, because apa-apa boleh jadi, kita pun tahu, dan cuba fikirkan secara kreatif apa yang, jangan fikir kepada satu jenis perniagaan je. Maybe kita boleh kembangkan dari satu perniagaan ke perniagaan yang kedua, bukan maksudnya ke perniagaan yang lain, tapi cabangkan lagi perniagaan kita yang lebih meluas dari segi maybe kita boleh fokus kepada online ataupun boleh fokus bukan setakat jual saja, maybe boleh beri apa yang ada dan yang terbaik untuk kita orang. Okey, thank you so much. Dengar ya pesanan daripada Cik Nur Syazrin kita kepada usahawan-usahawan kita dekat luar ya. Okey. Baiknya Pesanan belia Osha kepada saya, Kik. pesanan saya kepada awak. Simpan duit banyak-banyak, jangan belanja kuat gila. Okey, kalau nak buat bisnes ni kan. Tapi yang penting you kena bertahan lah, okey. Tapi the apa kata orang, the struggle is real. Namun bila kita dah dapat hasil daripada apa yang kita usahakan, insya-Allah sedikit pun kita akan berasa puas kan. Insya-Allah niat tu kena betul. Dan seperti saya dikatakan tadi juga, akaun yang kena mau pandai Pandai lah. jaga. Kembangkan lagi bisnes yang Kembangkan ada. lagi bisnes ya kan. Okey, apapun kita akan kembali lagi selepas ini. Terima kasih sekali lagi Cik Nur Syazrin, kepada penonton-penonton kita yang sedang menyaksikan Borak Tesi Peng. Jangan ke mana-mana, stay tune. Episod katok best. Kan. Kembali lagi dalam Borak Tesi Peng. Terima kasih kerana masih setia bersama kami. Mun si faham, tolong ulang video tu. Nida, Mun Cik faham boleh ulang video Tok balik. Betul tak? Betul je lah. Okey. Hari ini kita ada tetamu yang kami rasa memang memang istimewa, of course. Okey. And then tidak tu sebenarnya viral sebenarnya dekat YouTube, dekat Facebook, dan kita nak perkenalkan kepada penonton-penonton kita. Inilah dia, Aaron Aziz. Okey, kita ada Raziz, Pijan dan juga Suki dari AR Studios. Mungkin kita orang selalu nanggah video-video dekat YouTube apa indah semua nak. Selalunya memang kita pun hero kita tu lah Pijan lah. Terima kasih sebelah kerana tu sudi datang. Suki. Okey. Kami dari Batik Wanita Mari. Kepada itu, Assalamualaikum, kami wartawan dari Berita Nyari. Okey, Assalamualaikum. Kami dari wartawan Wanita. Hoi. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Wanita Mari. Dan tahu. Ada itu, Assalamualaikum. Assalamualaikum, menjumpa lagi dengan kami Berita Nyari. Wartawan Wanita Mari. Assalamualaikum. Bersama lagi dengan kami wartawan Berita Nyari. Okey, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama kami Wanita Mengari. Berita Mengari. Ya, okey tak tiga, okey. Okey. Malu-malu. Pijan, you malu-malu dengan Nurul. Okey. Kita nak perkenalkan juga lah dengan penonton-penonton kita nak. Mungkin ada yang kurang kenal dengan kita orang kan nak. Okey, AR Studios tu dari sini kita orang start sebenarnya. Is it memang dari 2019 masa kita orang dah start famous ataupun sebelum tu memang dah kita tiga kerja mula video je. Oh, okey. AR Studio tu memang starting kita mula AR Studio tu daripada Ogos 2019 lah. Tapi sebelum tu pun kawan tiga memang dah sama. So adalah mula ada lagi lah sebelum tu video-video kami orang bershuffle dulu sama shuffle. Tapi time belum kira viral lah. Belum masa yang belum lagi tapi just recently lah bila AR Studio kita mula sikit video dan sendiri ada orang suka dan lepas saya terus kami starting continue lah mula-mula lagi. Oh, jadi kita tiga tu memang dari tak tiga cousin nak dari awal-awal nang mula video sampai 2019 ya kita orang dah boom.
Pijan cakap. Tanya. Tanya ada. Halunya. Oh, jadi Pijan, sekarang tak apa kita pun apa kata orang tolong. Kami lagi tergagap siapa nak tanya. Bukannya apa, hanya siapa nangga kita Pijan. Malahnya, Osha, Pijan. Akhirnya kami nak nanya soalan tu. Sebenarnya kami nak nanya kita. Nurul lagi nak bertanya. Sebabnya tahu Raziz dah berumah tangga. Suki dah berumah tangga. Kita bila lagi. Ya belum lagi. Sebab kalau kita nak video-videonya macam yang terbaru tu Osha yang viral nak wartawan mengarir, wanita wartawan mengarir, berita apa mengarir. semua segala. Macam ni kita orang datang skrip ya. Is it nang scripted ke ataupun nang mengarir je? Okey, untuk sebelum tu kami berlakon, memang spontan. Kami memang dah tahu flow dah. Cuma on-site kita spontan nak mau kakak apa, memang on-site. Sebelum tu kita berlakon, nya terlalu payah gila, nya terlalu ikut flow gila. Tapi untuk berita ngarir yang recently yang viral, kami orang dia spontan je. Ya memang Pijan kelakar lah apa yang mau kakak. Pijan, macam kita tu sebenarnya nang suka nak jadi wartawan ke apa? Jamnya aja. Disuruh. Nah. Disuruh. Ikut aja apa di wadahnya. Oh, susah sih kerja dengan Raziz, Pijan. Senang aja biasa ya. Nah. Dah biasa juga. Sebab bukannya apa kita nak nyuruh jadi wartawan juga sebenarnya. Kan sebab ada orang madah nak dibuat-buat sebenarnya kan. Macam nak rekod tu sebenarnya dibuat-buat. Tapi kali tu kita nak beri penonton kita nanggal live. Boleh sih kita mula macam stand up sebagai seorang pembaca berita. Oh, luar tu. Secara live. Boleh ho. Contohlah. Okey, Nurul gajar dulu sebab Nurul adalah bekas pembaca berita. Okey. Ya. Belajar yang Boleh Mek okey. yang mesti ada mic. Okey. Mikrofon. Okey. Semangat sikit. Tapi tak bukan ala-ala Pijan lah, tak ala-ala Nurul lah. Okey. Kena berdiri ya. Kena berdiri. Ada mood sikit. Okey. Sekarang ni Nurul berada di Borneo 744 untuk menemu bual seorang host yang bernama Osha. Nak tahu lebih lanjut? Check it out. Boleh cuba try? Ada skrip ni kah? Ada skrip. Spontaneous lah. Boleh? Okey, kita bagi skrip untuknya Naia lah. Okey, kita beri skrip ni, skrip kita take. Okey. Okey, Pijan, you can do it, Pijan. Ni tahu lepas tu boleh pergi Macam-macam. kerja lebih jauh lagi lah kata orang. Wow, tendang min. Tendang min aku. Bukan tak jangan kan? Itu kan. Okey, macam. Tengok. Cuba diri sikit. Berdirilah. Berdiri. Tolong. Macam kita tinggal selalu. Ni bahasa Arab. Sekali Arab dah. Apa tu? Hah? Kosong betul kan? Habisin lah macam biasa selalu. Kabur sikit jangan. Mau spek. Di Borneo 744. auto cancel lah jangan di Borneo. Borneo. Okey. Boleh. Boleh. Okey, momok sikit lah sampai situ kah? Itulah. 744. Okey. Tu. Momok sikit lagi sekarang aja lah. Pijan berada di Sekarang ini saya Pijan berada di Borneo 744. Okey, berdiri. Diri. Okey. diri lah. Dok. Berdiri lah. Cikgu boleh berdiri. Diri. Okey lah, duduk lah. Okeylah, duduk lah. Okey. Mic depan. Sekarang, bukan sekapang. Sekarang. Okey. Okey. Tangga. Tangan depan. Sekarang di saya Pijan berada Borneo 744 untuk menemukan Nurul Ismail. Nurul buat host borak Tesi Peng. Aduh. Kenapa sih jangan sekali lah sikit. Alas tu. Nak tahu lebih lanjut cekedang. Cekedau lah. Okey, tapi sebenarnya mesti ada netizen yang mengatakan kita orang saja-saja je pola untuk dapatkan viewers naik. Tapi sebenarnya benar-benarnya susah untuk Ya, tak even kita ambil tu pun punya sebab baca lah sebab even sikit-sikit pernah kami secara natural dekat kaunter bayar mesin hanya madahnya tolong letak duit
tolong kah duit sikit-sikit. Sikit-sikit ni sebab baca. Walaupun dia rahsia tapi sebab baca apa ya Jan? Segek. Tapi sebenarnya bagus juga sebab kami I would say kami respect lah dengan kita orang cousin-cousin tu. Sebab apa? Dari video tu bilanya jadi viral dekat YouTube, apa yang dah semua segala orang jadi macam salah satu peluang untuk macam sumber rezeki. Kan kepada Pijan, kepada kita tiga apa indah semua. So macam ni macam kita orang adakah macam diambil orang untuk mula promosi barang ke apa ke indah kena tahu. Sikit. Ada juga lah sebab sikit haters. Kentus. Thirst. Thirst nak? The Hills. Ya. Toklan Borneo. Okey. Banyaklah. Banyaklah juga lah sebab Untuk promosi sikit. Untuk orang lah, untuk perniagaan, untuk bisnes orang lah. Okey. Macam projek kita orang kini tu apa lagi sebab kita orang kan wanita mengarir satu. Wartawan wanita mengarir. Ada nama movie kan sebab kalau tak nanggal sidak lain macam influencer, YouTubers lain-lain kan kini tu dah ada sampai jadi movie. So kita orang macam ni, come on lah with something kat Sarawak. Come on, Sarawak boleh. Setakat tu sebab masalah kita tu sidak tu di Kuching dan kami kerja di Miri. So balik pun kadang satu hari ataupun time cuti. So saya ada masa panjang lah untuk shoot macam cerita panjang. Sebab mostly video kami orang semuanya sekitar 3 minit, 8 minit, macam aja. Paling maksimum pun 10 minit. Jadi tapi yalah in future memang ada planning. Yang first percubaan kami mau coba adalah parody movie lah. Kita planning yang menanggar cerita orang putih apa? Scary movie. Kan yang ambil movie seram jadi lawak. So planning ambil yang drama cerita yang lokal Melayu. Kita pola parody. Jadi selain daripada kita orang menghiburkan masyarakat, sebenarnya ada apa kata orang yang lain. Apa tu selain daripada menghiburkan masyarakat? Mungkin ada macam kita orang special project lain macam nolong orang ke. Because kami anggap kalau Islam kami dekat kita orang pun Facebook kalau Islam kita orang ada mula macam menang satu pertandingan. Dan kita orang ada daripada pertandingannya kita orang mula sumbangan. Betul. So sebenarnya IAS itu ditubuh atas reason niat mula-mulanya adalah untuk kebajikan. Sebab pada tahun 2019 ya, masa kami di Facebook orang share minta bantuan untuk. Jadi di sialah trigger kami pun macam ni kita nak orang yang si mampu tapi mau menolong. Jadi kita dapat info yang YouTube ada membuat pembayaran pada YouTuber yang mula video melalui iklan. So that's why kita mikir why not kita buat video, orang lain tonton secara percuma yang tonton, mostly semua orang ada handphone boleh tonton. Dan income daripada YouTube boleh kita jadikan sumbangan untuk kepada orang. Setakat tu memang belum ada lagi tapi kebetulan tadi Lucu dengan Lucu ada buat ada pola pertandingan lawak video seminit. So kita cuba hantar 3 kali juara. So 450 memang totally kita ambil, kita bincang samalah. Ada Pijan dah ajak dah pergi minum. Tapi bincang kita asal kita buat kebijakan, kita hantar terus pergi kebijakan. So semua duit yang kita beri dengan kita beli barang dan barang yang kita beri kepada Kembara Amal Bakti Sarawak, Sedato NGO, beri makanan kepada orang yang memerlukan. Jadi kontennya sebenarnya kita orang menginspirasikan daripada orang di luar nun. Seperti yang kita tahu di Kelantan, di mana-mana negeri pun ada juga video-video yang menghiburkan masyarakat. Adakah kita orang ambil yang untuk pola Pijan seperti seperti deknya juga supaya cepat viral, cepat. Saya dah sebab kalau setting memang kambolah ya. Jadi memang mungkin ada orang madah tu kena Asif Sarawak lah tapi saya ada planning pun nak macam saya ada terfikir pun tiru orang lain. Kami orang dengan cara orang and then kita pula cara Sarawak lah. Ya, that's why I said tadi kan macam untuk salah satu cara untuk setidaknya orang juga untuk membantu kan untuk Pijan ataupun mungkin ada yang lain lagi kan kita sik tahu kan boleh berjaya siapa kata sik dapat. Tengoklah Pijan sekarang tu dah masuk TV kan, dah masuk YouTube. Satu kampung satu kampung ada dah. gambar. Saya dengar Pijan ni banyak peminat. Okeylah, saya rasa sampai di sini saja kita bersama dengan AR Studios. Mungkin Pijan, kita nak dengar lah suara kita Pijan. Boleh sih satu pesanan buat peminat kita dekat luar sana yang sedang menonton. Okey, macam anggap video kami addkan AR Studio tak anggaplah video kami orang banyak selalulah banyak macam di luar, di kampung, macam di kedai-kedai tak tangga aja semuanya.
Muncik faham boleh ulang. Mesti faham boleh ulang balik video ya. Mungkin lepas tu boleh berkolaborasi dengan Nurul. Nak belajar jadi wartawan. Okeylah, apa pun thank you so much kepada Razif, Suki dan juga Pijan yang sudi bersama dengan Osha dan juga Nurul di Borak Teh Si Peng. Jadi kepada penonton kita yang sedang menyaksikan kami, jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ini. Stay tune guys. Kembali dalam Borak Teh Si Peng. Okey guys, tadi Gas ada tanya Zel pernah ke menyertai mana-mana seni mempertahankan diri? Pernah ke? Gas pernah ke? Alah, kita pernah belajar silat Betawi tahu tak? Ya ke? Ke silat tu yang Jadi nak tahu lebih lanjut mengenai seni mempertahankan diri silat, pada hari ini kita bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa, pengasas kepada Berumbak Studio, Encik Firdaus. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Segar hari ini. Terima kasih. Ini adalah salah satu pakaian kalau nak membuat persembahan seni mempertahankan diri silat ya? Yes, kalau kita nak buat persembahan, terutamanya kalau ada undangan tu, yes, yang ni lebih kuranglah pakaiannya. Jadi ini adalah Encik Firdaus adalah pengasas Berumbak Studio yang ada di Kuching, Sarawak. Dan kalau kita lihat, maksud berumbak itu sendiri adalah berumbak, kata orang nak. Ini adalah Sarawak. bergaduh dengan tarik-menarik. Dari mana datangnya idea menggunakan perkataan Sarawak ini untuk dijadikan sebagai nama kelab silat Encik Firdaus? Okey. Berumbak kalau bahasa kita orang Sarawak, betul lah seperti kata Cik Gas tadi, tarik-menarik, bertarik rambut, koyak baju. Betul. Berumbak. But berumbak cakap-mencakap, terutamanya di kalangan perempuan lah. Masalah lah. Jadi, Gas berkenaan selalu. Berumbak actually stands adalah akronim sebenarnya. Adalah akronim. So, BER, ber tu, is bersilat. Okey. U, untuk. Okey. M, mematabatkan. Okey. B, bangsa. A, agama. K, kebudayaan. Maksudnya bersilat untuk memertabatkan bangsa, Agama. N Kebudayaan. dan kebudayaan. That is berumbak. Bukan kaleng-kaleng. Jadi, and then kita pakai word berumbak sesuai dengan hati kita lah, orang Sarawak. Betul. So, catchy. Very Itulah. catchy. Yes, correct. Ni objektif Berumbak Studio ini diadakan. Okay. So, Berumbak Studio, saya selalu pakai caption kalau dalam posting saya di Facebook, bukan sekadar silat. Okey. Okay, so within Berumbak itself, dalam studio tu, Betul. kita ada few martial arts. Kiranya martial arts. mixed martial arts lah. Yes, so dalam tu, at the moment, kita ada Brazilian Jiu-Jitsu, kita ada Muay Thai, Okey. kita ada boxing, kita ada Kali eskrima, Kali Eskrima, and silat kita ada 2. Betawi pukulan 12. dan pukulan 12. Pukulan 12 kat Mazela. Amboi, sengaja Gas yang kesempatan. Ni nak tanya pasal umur tadi kan. Macam mana Mazela? Okey, nak tahu jugalah lingkungan umur yang boleh menyertai Berumbak Studio. Okay. Kalau untuk umur, kita ambil yang daripada darjah 4. Darjah 4 sampai ada yang dah bercucu pun ikut kelas kita juga. Allah, betul ke? Yes, correct. Dia bukan je menekankan aspek fizikal. Kita nak tahulah yang dah berumur tu, yang veteran yang dah bercucu tu, Yes. diorang belajar silat untuk macam mana Okay. Silat di rumah, di dapur ke, masa driving ke? Mungkin juga. I think dia untuk mental lah. Balance. Mental and activity dia orang for health lah, untuk kesihatan. And it's not more untuk kata orang bela diri in a sense, but untuk kesihatan dia tak ada aktiviti lain. So dia joining for I see. health punya benefit. Kira untuk Macam mengeluarkan tu. peluh, meningkatkan stamina, macam tu So lah. dia bringing their kids, dia punya cucu sekali join the class. So Datuk bawa cucu pergi kelas, training sama dengan Datuk. So Lagipun itu adalah salah satu cara untuk mungkin beliau memperkenalkan seni tradisi silat ini kepada cucu-cucu beliau, Yes, kan? So ni silatnya dekat Sarawak ni kita ada silat Betawi, silat pukulan 12. Boleh tak ceritakan lebih lanjut mengenai sejarah silat di Sarawak, Cik Firdaus? Okey, jadi kalau silat kita di Sarawak particularly, berbeza dengan silat-silat di Semenanjung ataupun kawasan Nusantara lain. It is because kita di Sarawak kita tak ada sultan. Okey. Kita tak ada sultan. Jadi kita sembah persilatan kita tak ada sembah untuk sultan. Khas untuk sultan tak ada. Kita lebih kepada pukulan.
pukulan. Jadi kita kalau yang tari-tari, kita kurang kita di Sarawak ni. Jadi perbezaannya in terms of begitu, mostly lah kalau kita buat comparison silat di sini dan Semenanjung, kita lebih kepada buah pukulan. Yang macam Spring 12 tu lah. Maksudnya kita di Sarawak ni silat itu lebih bertujuan untuk mempertahankan diri. Yes, kita more towards that. Kita lebih kepada pertahanan diri. Jadi nak tahulah, kan dalam silat ni ada berapa banyak peringkat? Yes, betul. Jadi dalam silat sesuai dengan peredaran zaman, because during my days, kita tak ada yang white belt, blue belt, yellow belt, kita tak ada. But kita nak buatkan silat tu sesuai for zaman ni. So we have to make a syllabus, proper syllabus. Ada syllabus So kita buat syllabus. Because kalau kita nak, macam saya berumbak studio, kita ada buat kelas di College Abdillah. So they need this syllabus because dia nak tahu. So after 3 months, apa kita punya pencapaian? I see. After another 3 months, apa pencapaian? So kira ada lesson plan dia lah. Kita ada planning macam tu. Okay. So parents pun dapat tahu and kita we have the answer. Kalau ditanya, kalau lepas 5 tahun belajar, peringkat apa kita dapat? What do we get? Jadi apa indikator ataupun penanda aras yang bermaksud contohnya seorang pelajar ni dia lepas peringkat 1 masuk peringkat seterusnya? Okey, kalau dalam persilatan tu kita ada pergerakan-pergerakan lah. Kita ada panggil kita pelampas, kita ada buah pukulan, pecahan. So kita dah segregate dah awal-awal. So lepas kita ajar, kata level 1, kita test. So adakah dia melepasi tahap yang kita nak tu? Kalau lepas, then they can proceed to another level. Kita macam ni lah. Berdasarkan pukulan ni lah, pukulan, teknik tu dan sebagainya. Yes, ni nak tahu juga beza, sebab Sarawak silat Betawi. Lepas tu antara seni mempertahankan diri yang turut ada dekat berumbak studio ni adalah Hapkido, Aikido, Brazilian Jiu-Jitsu, Kali Eskrima dan sebagainya. Jadi apa perbezaan yang ketara antara seni mempertahankan diri yang ada dekat berumbak studio ni? Apa perbezaan antara satu-satu tu? Dari pengalaman saya lah, dalam studio kita ada macam-macam kan. So bila ada macam-macam, so kita dapat buat comparison. Jadi kalau macam Muay Thai, it's more towards kicks, tendangan. Tendangan, kalau kita cakap dekat pasal tendangan, memang Muay Thai lah. I see. Memang Muay Thai. Tapi kalau untuk grappling art, macam dalam wrestling lah, selalu kita WWE kita selantir bergoleng-goleng, it's Brazilian Jiu-Jitsu. Yang macam wrestling adalah Brazilian Jiu-Jitsu. Brazilian Jiu-Jitsu. So tapi dia tak sewenang-wenangnya berguling-guling. Dia ada teknik dia juga. Kalau macam Jiu-Jitsu tu, it's more about mind game. Tactical. Biasa. It's about tactical. Rupanya macam bergolong aja di depan. But you are playing tactical because kita nak dia termakan umpan untuk kita buat trapping dia. Lock ke submission. Macam main game Street Fighter. So itu yang Brazilian Jiu-Jitsu. Kalau untuk wanita yang nak toning badan, saya suggest Brazilian Jiu-Jitsu. Gas, bolehlah cuba lepas ni. Berminat tak? Dia ni di kaki Muay Thai. Pernah join Muay Thai lah. Tapi itu zaman college dulu, universiti. Zaman kegemilangan. Ni tak pernah. Ni tak pernah. Kita nak berhenti berehat lah sekejap. Tapi sebelum tu apa Mazila? Okey, sebelum kita nak berehat, sebentar lagi kita nak tanya dia. Betul ke silat ni ada unsur-unsur tahyul? Unsur-unsur tahyul? Betul. Jadi selepas ini, kita berehat dulu sekejap, okey? Kembali dalam Borak Tesipeng. Okey, Encik Firdaus, kita nak tanyalah, betul ke seni silat ni ada unsur-unsur tahyul? Kalau in the olden days, yes, memang ada. But since kita dah in the modern days kita ni, and kita dah mostly yang pesilat-pesilat ini is a Muslim kan. So benda-benda tahyul ni dah kita letak keluar. Kita dah tak buat dah. But in the olden days, yes, kita tak deny lah memang ada. Cuma sekarang memang kita tak, because if we need to make silat masih relevant, so kita kena bagi logic to kita punya student. Why we do this, why we do that, why we don't do this. Kenapa kita tak buat ni? Because with a good intention good intention. Kita tak dapat nak ajar, especially macam publicly. Kita katakan yang kalau nak kuat kena buat macam ni. Yang benda-benda tahyul lah. Ilmu kebal, all those things lah.
Tapi Encik Firdaus sendiri tak menafikan benda tu wujud. Yes, ada. Memang ada. Cuma kita, for myself, kita buat studio and we are engaging macam-macam level umur kan. So we don't do this kind of things lah. I see. We don't do this Ni kind of dari segi Muay Thai, dengar cerita untuk Berumbak Studio, dia punya trainer untuk Muay Thai itu bukan dari Thailand kan? bukan. Ah. So yang trainer kita tu is my cousin actually. My cousin. Orang Sarawak? Orang Sarawak. Orang Sarawak. So dia train di Thailand. Dia sendiri pergi ke Thailand? Pergi ke Thailand. So dia training di sini. So dia ambil kan, digelar level lah untuk mengajar kan. Dia ada kan 1, kan 2, kan 3. Okay. So currently he is kan 2 and mengajar di Berumbak Studio lah. And dia ada grup sendiri namanya Sting Muay Thai lah. Sting Muay Thai. Sting Muay Thai. So dalam under Berumbak Studio ni ada macam-macam pecahan tu lah. Sting Muay Thai. Anis is from Daguk Anis. Daguk Anis pun sistem DAS. And kalau Brazilian Jiu-Jitsu is under Checkmate. Profesor dari Brazil. Meriahlah Berumbak Studio ni. Saya rasa kalau perompak nak masuk, memang salah. Memang langkah kiri lah saya rasa. Kalau masuk je semua dapat jadi pancing bag lah. Jadi pancing bag. Okey, berbalik balik kepada silat. Kita nak tahulah senjata apa yang sering digunakan senjata. dalam silat ni. Favorite mostly lah. Favorite bagi kalangan pesilat is kerambit. Kerambit. Dia macam taji ayam. Bukan kayu selengan lain? Kayu selengan yang Anis pakai tu, rotan. So selengan lah. Okay. So yang kerambitnya small weapon, macam huruf L, tapi curve. Macam sabit, smaller size. Okey, faham. Macam Tapi dia sabit kecil sikit? Kecil sikit. So conceal. So senang nak bawa, senang nak dipakai. And dia tajam kan? Tajam. And susah nak dilepaskan dari tangan lah. Very convenient to use lah. Convenient. In the olden days, it was a weapon untuk wanita. I see. Tapi kan kalau kita lihat sekarang, takkanlah wanita nak bawa kerambit tu sepanjang ni kan? Kita Mazeli ada kerambit, tak ada kan? Jadi sebagai seorang wanita yang perlu untuk mempertahankan diri sebab malang tidak berbau. Correct. Jadi kalau ada peragut datang pada satu-satu masa, apa antara cadangan senjata yang boleh wanita ada bersama dengan mereka? Kalau saya selalu advise kakis, kunci kereta. Kunci kereta boleh je lah. Kunci kereta. Kunci kereta nak cucuk mata diorang dengan we always need the element of surprise because kudrat wanita dengan kudrat laki lain kuat memang sama. Jadi yang kita nak pakai is the advantage to us kalau untuk wanita lah. Is pakai kaki, dia terkejut. So dalam kita kena sambar, kita turn cucuk aja. Ambil soft spot lah. Mata kah? Geruk kah? So janganlah di situ. Saya tak rasa bersalah ke lepas cucuk pasal dia nak meninggal dunia ke sana? Dia jahat kan? Kita nak mempertahankan diri. Because kita nak mempertahankan diri. But it all selalunya advice jangan berlawan lah. Yang last, betul-betul last option. Ingat tu Mazela, tahulah pandai Muay Thai, pandai Taekwondo. Jangan terus nak membelasah orang. Nanti ianya peringatan untuk kita semua bersama. Sangkas pun tak ada basic kan? Jangan. Yang Brazilian apa? Jiu-Jitsu ni. Terror. Tu senang je. Ni gabungan arts dalam satu persembahan tu tak pening ke nak gabungkan? Tak confused macam nak keliru nak gabungkan daripada sebab yang daripada Filipin tu adalah kali eskrima lagi dan sebagainya. Macam mana nak fokuskan? Macam mana nak ni? Mula-mula memang pening, cuma dulu our guru selalu cakap, have your basic first. Macam contoh kita ambil mudah, kita ambil kereta kancil lah. Ada yang kita modify jadi mira, tapi basic dia mula-mula tadi kancil. Okay. So kita modify jadi mira. So sama juga macam silat, kita ambil silat as our basic, betul-betul dah solid. Then we have other arts. Kita senang nak absorb. Kalau kita ambil sini sikit, atau sikit, tok sikit, last-last nak nyampur siapa jadi. So mesti kau betul-betul lah. Basic dia kena kuat dulu lah. Ni sebab silat ni kalau kita nak belajar macam Mazela cakap tadi dia stage by stage kan. Ada tak menerima kecaman daripada pengamal silat tulen yang cakap ni campur aduk lah ataupun sekati-sekati je, ada tak menerima kecaman ataupun teguran daripada mereka? Teguran macamnya menang ada lah. Because kami pun selalu mandah juga. We are rebel against the mainstream. Kita tu rebel. Kita siapkan mainstream. But we want the art. Because we want to make it more interesting. Kita semua art yang mati. Kita semua art mati. So that's why kita cuba gabungkan barang-barang macam tu. So that orang lebih interested. Then mungkin
kita mula-mula semua nanggal silat, but kami teaching jiu-jitsu, tak ikut kelas jiu-jitsu, I was talking about silat sikit. Kita tak minat lepas ya. Saya kenal, saya cinta. Betul, Nah. saya start minat ni Brazilian Jiu-Jitsu tu. Saya senang yang senang meredah je. Yalah, pompo aja. Bekas memanglah seorang pencantas. So, Tak ada. and Dia then- suka kalau macam ni, Gas macam ni kita surau. nak lawan dia. Silat apa yang sesuai? Muatai lah. So macam to introduce arts tu. So we did a holiday martial art camp. That was in 2019 untuk kids. Okey. So our participation adalah sekolah-sekolah seluruh Kuching. And we also ada yang datang dari Cebu, Miri and even Brunei. Yang Brunei datang, ada juga, Sebab hari itu kita ada tetamu jemputan juga. Ada tetamu jemputan. He was from US, Capoeira. So kita incorporate sekali. Mak Saleh pun berminat nak belajar seni mempertahankan diri tempatan so ni. kita incorporate sekali. So mana-mana yang hadir waktu ya beruntunglah, beruntunglah. Akhir sekali ya kepada penonton Borak Tesipeng, mungkin antara strategi ataupun pesanan yang nak disampaikan kepada mereka di luar sana agar benda ni tak telan, tak lapuk ditelan tak zaman. lapuk zaman. Jadi apa antara strategi untuk menarik minat terutamanya golongan muda dan wanita? Untuk yang bagi golongan wanita kah, lelaki ataupun yang mempunyai studio, keep on going. Betul. Jangan diambil yang negatif, keep on positive. Mun kata nenek saya, when the going gets tough, the tough gets going. Oh, nenek cakap orang putih. Nenek kawan betul. So kita siapa nak macamnya, if you want to go forward, just persevere, then move forward. Betul. Hanya macam ni ajalah. Ya, kena fikir positif dan itu antara inspirasi yang kita boleh dapat daripada Encik Firdaus pada hari ini. Terima kasih Encik Firdaus. Terima kasih. Banyak sekali maklumat yang kita dapat daripada beliau. Jangan biarkan budaya kita ni, budaya tempatan kita Berzela ditelan zaman. Kitalah sebenarnya anak-anak muda yang boleh membawa budaya dan seni mempertahankan diri ini ke peringkat yang seterusnya. Baik, ada banyak lagi topik yang kita nak borak dalam Tesipeng ini, tapi kita dah kehabisan masa. Kita jumpa esok hari untuk episod yang seterusnya. Sekian dahulu bersama dengan saya Ghazali Zawawi. Dan saya Marzella Sigai. Kita jumpa lagi esok dalam Borak Tesipeng. Jumpa esok. Bye-bye.